Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Bersama saya, Bumawen dalam Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 17 Jun. Pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang ingin memilih bidang pengajian di universiti atau pusat latihan harus memilih bidang yang benar-benar bersesuaian dan mampu memberi pulangan yang baik kepada mereka. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, pencapaian akademik yang baik juga mampu mengubah status kehidupan masyarakat, terutama di luar bandar. Jelasnya semua ini memerlukan komitmen semua pihak, termasuk guru-guru, kaki tangan sekolah, ibu bapa dan komuniti yang seharusnya mempunyai matlamat sama. Seharusnya mempunyai arah yang sama, satu haluan, supaya kita sentiasa memberi kerjasama, termasuk saya sendiri. Saya akan memberi, I will give you full support, because to me, there's no other way to transform the rural community in Sarawak especially. It is only about education. After you have good education, not only that you are trainable, but you can be one of the leader in the future. Datuk Seri Dr. Stephen memberitahu kerajaan Sarawak sejak dari dahulu telah berusaha menyediakan pemimpin masa depan termasuk melalui Yayasan Sarawak dengan menghantar pelajar-pelajar terpilih ke sekolah-sekolah terbaik di seluruh negara. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Hari Kerjaya dan Pendidikan Pejabat Pendidikan Tatau Sebauh di Bintulu. Sementara itu, mengulas keputusan SPM 2022 yang dicapai SMK Sebauh dan SMK Tatau, Datuk Seri Dr. Stephen amat berpuas hati dengan peningkatan yang ditunjukkan kali ini. Beliau berkata, ini merupakan usaha berterusan semua pihak yang sewajarnya menjadi contoh kepada calon-calon SPM tahun ini. Kerajaan Sarawak telah memutuskan untuk melaksanakan kajian pelan induk pembangunan Miri dengan objektif untuk merangka pelan pembangunan komprehensif bagi bahagian Miri. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin, pelan induk tersebut akan menyediakan rangka kerja perancangan pembangunan yang meliputi penggunaan sumber asli dan penyediaan infrastruktur. Selain itu, ia juga merangkumi penyediaan utiliti dan kemudahan yang disediakan untuk menyampaikan perkhidmatan kepada penduduk di bahagian Miri. Datuk Seri Lee menjelaskan pelan induk pembangunan Miri juga merangkumi aspirasi kolektif iaitu inovasi, kemampanan dan keterangkuman. Tambahnya, ia juga menetapkan laluan transformatif untuk wilayah Sarawak dengan tumpuan untuk meningkatkan kualiti hidup semua penduduk. Datuk Seri Lee berkata demikian ketika merasmikan bengkel berwawasan Pelan Induk Pembangunan Miri. Tambahnya, melalui perancangan ini, kerajaan negeri berhasrat untuk membina bahagian yang bukan sahaja berkembang maju dari segi ekonomi tetapi juga memupuk fabrik sosial yang mengikat kebersamaan rakyat. Raptai penuh perarakan Gawai Dayak Niti Daun 2023 yang diadakan semalam berjalan lancar. Menteri di Jabatan Premier Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengelola Acara Niti Daun 2023, Datuk John Siki Tayai berkata, raptai yang hampir mencapai 95% itu berlangsung dengan jayanya dengan turut mengambil kira faktor cuaca. Dato' John Siki memaklumkan perarakan kebudayaan masyarakat Dayak iaitu Niti Daun diadakan bersempena dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka dan perayaan Gawai Dayak 2023. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijangka hadir bersama dengan Timbalan Premier Sarawak yang juga pengerusi Jawatankuasa Induk Perayaan Gawai Dayak 2023, Datuk Amar Douglas Ugah Embas bagi mengutai perarakan berkenaan. Perarakan sejauh 1.2 km tersebut akan bermula pada pukul 2.30 petang ini di pekarangan bangunan Tun Jugah dan berakhir di tebingan Kuching iaitu di Jambatan Darul Hana. 91 kontingen yang terdiri daripada badan-badan bukan kerajaan Dayak, persatuan-persatuan kebudayaan Dayak, ketua-ketua kaum dan masyarakat Dayak, veteran Angkatan Tentera Malaysia serta bujang berani Dayak akan menyertai perarakan tersebut.
Pembayar cukai baharu harus memahami sistem cukai bagi memastikan mereka mengetahui keseluruhan sistem cukai negara, kaedah taksiran sendiri dan implikasinya kepada pembayar cukai. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang berkata, Sarawak bersedia mendapatkan pemahaman mengenai sumbangan cukai negara dan bahagiannya daripada sumber persekutuan dengan pelantikan wakil dari Sarawak dalam Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Michael Tiang berkata pelantikan tersebut bertepatan dengan sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka. Beliau berkata, ia bukan sahaja selaras dengan semangat MA 1963, tetapi yang penting ialah Sarawak mempunyai wakil di LHDN. Michael memberitahu, rakyat perlu menunaikan tanggungjawab mereka dengan mengemukakan penyata cukai yang tepat kepada LHDN mengikut undang-undang cukai yang berkaitan. Michael menambah dengan hasil fiskal yang kukuh dan stabil, kerajaan dapat melaksanakan lebih banyak projek untuk memberi manfaat kepada rakyat seperti membina hospital, menambah baik kemudahan sekolah, menambah jalan, mengukuhkan pertahanan sempadan dan sokongan sara hidup yang lain. Beliau berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Kapitan Ling Hua Wei pada ceramah kesedaran cukai di Methodist Pile Institute Sibu. Semua penjawat awam Sarawak harus sentiasa berintegriti dalam melaksanakan tugas dan dalam semua aspek. Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Jabatan Premier Sarawak Unions telah menganjurkan program pengukuhan integriti penjawat awam Siri 2 di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS bagi membudayakan integriti dalam kalangan penjawat awam Sarawak. Menerusi satu kenyataan media, Unions memaklumkan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya telah hadir menyempurnakan majlis penutupan program tersebut. Menurut kenyataan media tersebut, program pengukuhan itu memberi pendedahan, pengetahuan dan penekanan kepada peserta mengenai kesan rasuah kepada diri dan keluarga. Selain itu, para peserta juga menyahut seruan untuk memerangi rasuah, menghuraikan punca-punca rasuah dan hukuman pemenjaraan. Seramai 200 peserta terdiri daripada pegawai agensi kerajaan telah menghadiri program satu hari itu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri terus komited dalam memastikan wabak rabies tidak menular ke Miri. Residen Bahagian Miri, Jamali Busri memaklumkan jumlah kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak sejak wabak diisytiharkan pada Julai 2017 ialah 66 kes dengan 59 kematian. Jamili berkata demikian semasa mempengerusikan mesyuarat JPBB Miri. Mesyuarat tersebut bertujuan untuk mendengar laporan-laporan serta langkah-langkah yang diambil oleh setiap agensi mengenai wabak rabies serta insiden kebakaran di bahagian Miri. Sehubungan itu, Pegawai Kesihatan bahagian Miri, Dr. P. Ravi Warman Pakirisami menyatakan bahawa kesedaran bahaya wabak rabies merupakan perkara yang amat serius yang perlu diterapkan dalam masyarakat. Justru pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh JPBB Miri menerusi agensi di bawahnya bagi meningkatkan kesedaran wabak rabies. Sementara itu, Jamili memberitahu situasi kebakaran di Miri setakat ini masih terkawal. Bagaimanapun, insiden kebakaran kecil serta pembakaran terbuka telah ditangani oleh agensi yang berkenaan dengan pemantauan yang kerap di samping memberikan amaran dan mengeluarkan kompaun kepada pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Persidangan antarabangsa Cina Muslim 2023 akan diadakan di Kuching bermula 18 hingga 20 Ogos depan. Naib Presiden Persatuan Cina Muslim Malaysia Makmah Datin Norhana Eng memaklumkan persidangan tersebut akan memberi fokus kepada perkongsian kepakaran serta peranan usahawan Cina Muslim dalam memajukan industri halal khususnya di negeri ini. Datin Norhana memaklumkan persidangan tersebut juga memberi penekanan dalam mengukuhkan keharmonian serta hubungan antara kaum di negeri ini. Jelasnya persidangan tersebut menyasarkan 300 peserta dari dalam dan luar negara antaranya Singapura dan China. Datin Norhana menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di bangunan Baitul Makmur 1 di Putrajaya, Kuching. Kunjungannya itu bertujuan untuk menjemput Datuk Patinggi Abang Johari untuk menghadiri majlis makan malam persidangan itu yang akan berlangsung pada 19 Ogos.
Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut menerima kunjungan hormat daripada rombongan Sumitomo Corporation dan SEDC Energy Berhad yang diketuai Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Dr. Hazlan Abang Hibni. Pameran digital bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka yang diadakan di Stadium Tertutup Sibu telah menarik ribuan pengunjung yang hadir untuk mendapat pelbagai maklumat dan perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan dan agensi kerajaan. Menurut residen bahagian Sibu, Wong Hee Siang, pameran berkenaan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 5 petang sehingga Ahad ini. Wong memberitahu selain pameran digital, pelbagai aktiviti menarik menunggu pengunjung di 12 ruang pameran agensi dan jabatan kerajaan di stadium tersebut. Beliau berkata pelbagai aktiviti lain juga diadakan, antaranya jualan kraft tangan dan makanan. Kita pun ada senam aerobik, acara persembahan seni mempertahankan diri, pertandingan mewarna, prasekolah dan tadika, dan fun ride, pertandingan memanah tradisi dan e-sport. E-sport yang akan diadakan di atas tu. Dalam pada itu, antara ruang pameran yang menjadi tarikan semasa pameran ini ialah ruangan Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti yang membuka kaunter pendaftaran kenyalang Gold Card untuk golongan warga emas. Dalam program kali ini, kita turut mencetak kad di lapangan. Itulah sebabnya ramai mereka yang datang dan seterusnya mendaftar serta mendapatkan kad serta-merta. Pameran hari ini sangat informatif dan sangat menarik minat semua pelajar. Antaranya especially the VR games. Best sebab dapat bercakap dengan banyak benda lah. Macam contoh maskot tu. Jumpa banyak orang. Sementara itu, konvoi Kembara Sarawak Merdeka akan berada di sekitar Bandar Sibu esok sebelum meneruskan perjalanan mereka ke Song pada hari Selasa. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Sabtu 17 Jun. Seterusnya ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Terence dan Hani. Salam Malaysia Madani.